السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini masih lagi dipanjangkan usia umur dan diberikan kesihatan yang baik. Bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Kita sambung pada bab yang berikutnya, bab yang ke-10. Tajuk dia saya tidak tahu. Tak boleh mengajar dah, saya tak tahu. Baik, tajuk dia saya tidak tahu. Apa maksud saya tidak tahu? Dia ada satu kisah yang tuan kitab kita nak kongsikan dengan kita semua. Cerita tentang satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki yang dia ni menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang melelahkan daripada Maghribi ke Madinah. Dan dia membawa beberapa soalan yang ingin ditanyakan kepada Imam Malik. Imam Malik ni Imam Ahlul Madinah, imam besar mazhab Maliki. Jadi dia datang, hasrat dia nak jumpa Imam Malik, nak tanya soalan. Dan soalan ini adalah soalan yang diberikan oleh penduduk kampung dia. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tuan-tuan. Tak boleh telefon, tidak telefon, bagi tahu je cepat. Jadi nak kena pergi jumpa, nak kena pergi hantar, nak kena pergi bertanya dengan tuan guru ni, kena pergi berjumpa. Soalan yang diberikan oleh penduduk kampung tu. Untuk dia mendapat jawapan secara langsung daripada Imam Malik, Imam Ahlul Madinah, imam yang sangat masyhur, dia pergi naik apa, tuan-tuan? Kapal terbang? Tak, kapal terbang tak ada lagi. Dia naik keldai. Dia naik keldai dan perjalanan ini mengambil masa yang lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tuan-tuan nak balik kampung ke Kedah, naik keldai. Agak berapa lama nak boleh sampai? Tak tahu, Ustaz tak pernah naik lagi. Cuba dulu.
Keldai pun susah nak dapat Ustaz. Cari kat mana? Zaman dulu, inilah kenderaan, antara kenderaan utama lah. Keldai, kuda, unta. Ini kenderaan utama dulu. Jadi ulama ni, dia naik keldai menempuh perjalanan yang sangat panjang, mengambil masa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita naik kapal terbang hak cepat tu pun duduk 8-9 jam atas kapal terbang dah kematu dah. Lama bila nak sampai tu 2-3 hidangan makan atas kapal terbang. Tak suruh buat apa pun, duduk atas kerusi, lenguh kaki Ustaz. Kan? Rasa lama dah. Ini naik keldai, perjalanan mengambil masa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Bila dia tiba di Madinah, Allahumma salli ala Muhammad, dia segera pergi ke majlis ilmu Imam Malik. Sampai di Madinah, pergi ke majlis ilmu Imam Malik. Di hadapan semua hadirin yang datang, terus lelaki ni dia bangun, menanyakan persoalan, segera menyampaikan soalan yang dia bawa tu nak sampai daripada orang kampung ni. Orang kampung tanya, suruh dia tolong sampaikan, tanya kepada Imam Malik. Bila lelaki ni terus tanya, tuan-tuan, Imam Malik, jawapan Imam Malik ni sungguh tidak disangka. Apa Imam Malik jawab? Kan? Bila dia tanya soalan, Imam Malik kata, Allah Subhanahu, saya tidak tahu. Mai daripada jauh berbulan-bulan perjalanan, tanya soalan, Imam Malik kata tak tahu. Kita pun kalau tanya semua tak tahu, kacau. Bukan nak kata Imam Malik tu kacau tu, hak kacau tu kita. Imam Malik dah. Ada, kita tengok bagaimana adab ataupun cara para ulama kita. Hari ini pantang orang tanya, cepat nak jawab. Kadang jawapan yang kita beri itu pun belum tentu tepat, tak betul, nak jawab juga. Pantang dapat mikrofon ni, kira nak jawab, kira nak cakap. Jenis tu. Orang tanya sikit jawab. Baik. Imam Malik bila orang tanya, dia kata, aku tidak tahu. Dan masalah ini belum pernah terjadi di negeri kami. Masalah soalan ni ditanya tu, soalan ni benda yang tak pernah berlaku di tempat Imam Malik di Madinah. Dan kemudian dia kata, guru-guru kami tidak pernah, Imam Malik kata, guru-guru kami tidak pernah berbicara tentang masalah ini. Kamu kembali pada esok hari. Datang pula esok datang. Ini adab para ulama. Jadi bila esok harinya dia pun datang, dan lelaki itu kembali sambil memimpin keldai yang dia bawa tadi, yang menjadi kenderaan dia, dan dia telah bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Dan dia berkata, wahai Imam Malik, bagaimana yakni jawapan bagi soalan aku itu? Imam Malik menjawab, aku masih belum tahu jawapan. 2 hari tak tahu lagi jawapan, tak bagi lagi jawapan. Ni nak siap sedia dah, ambil keldai nak balik kampung dah ni, tapi tak dapat lagi jawapan. Maka orang itu pun berkata, wahai Abu Abdillah, soalan ini diberikan oleh penduduk kotaku di Maghrib. Dan maka berkata bahawa tidak ada orang yang lebih alim daripada Tuan di atas muka bumi ini. Zaman tu. Maka kata Imam Malik adalah satu orang ulama, satu orang manusia yang paling alim. Yang paling alim waktu tu. Apakah yang harus aku katakan kepada mereka? Jadi kalau Tuan Guru tak jawab, bagaimana aku nak katakan kepada penduduk kampung aku nanti? Pergi jauh perjalanan yang memakan masa berminggu-minggu, berbulan-bulan, balik tidak bawa apa-apa jawapan. Dan sekali lagi Imam Malik menjawab dengan bersahaja, apabila kamu telah kembali kepada mereka, beritahu mereka bahawa Imam Malik tidak tahu. Tuan-tuan, ni imam ni, imam. Kita kalau pergi tanya soalan macam tu tak boleh jawab. Kita kata, pergi tanya kat Tok Guru Ling pula.
Ditanya sampai ambil masa berapa hari, Imam Malik kata aku tak tahu. Kan? Jadi maknanya kalau benda tak tahu, cakap tak tahu, itu je kesimpulan dah. Jangan duk gagah je, oh menurut saya sebagai ahli nujum 4 belalang. Wah, tak boleh, jangan duk nujum 4 belalang. Kan? Ini bila soalan itu berkait dengan hukum. Bila berkait dengan hukum, kena jawab dengan pasti, yakin. Saya rasa tu tak boleh. Rasa tu tak yakin. Saya rasa pendapat saya macam ni, boleh kot. Boleh kot tu pun dah tak yakin dah cara jawab tu. Jangan jawab. Kan? Bila masalah ini dia berkait dengan hukum. Bila berkait dengan hukum, jangan duk gagah jawab. Okay. Kalau tak pasti, saya balik rujuk dulu. Balik semak dulu, kemudian bagi tahu. Ni nak kata tak tahu tu malu. Ui, ustaz tak tahu. Kan? Betul sekalian. Dah ada orang dia main tanya soalan pelik-pelik. Soalan yang dia tanya tadi bukan dia nak tahu sangat. Kadang dia tanya soalan, dia nak test ustaz, tok guru duduk kat depan tu. Yang ni jenis main mengaji, niat tu niat jahat dah. Nak main test tok guru tu. Niat tu tak betul. Kan? Dia main mengaji, tanyalah soalan-soalan hak pelik-pelik dia buat. Nanti ustaz ni boleh jawab. Dia nak bagi tahu kat orang, ustaz ni tak tahu, tak boleh jawab. Tu mai tu dengan niat tak elok dah. Tu mengaji jenis tak faham-faham tu. Niat tak betul. Mai orang mai mengaji, niat pertama lillahi ta'ala, niat nak buang kejahilan dalam diri, nak menambahkan ilmu. Dia mai dengan tujuan yang lain. Jadi dia pun tanya soalan pelik-pelik. Saya dengar kuliah Ustaz Samsyuri cerita apa, antara soalan pelik yang orang tanya dekat dia ni. Sepanjang dia duduk ceramah kuliah, dia ceritalah pengalaman dia. Apa soalan pelik tuan-tuan? Dia kata air mani hukum ni. Air mani hukum dia suci. Kan? Hukum dia suci. Kena pakaian, boleh bawa solat. Sebab dia tak najis. Dia beza dengan air wadi dengan mazi. Dua-dua ni najis. Kena pakaian, kena suci, basuh. Air mani tak najis. Jadi bila tak najis, ini soalan pelik yang dia tanya. Apa dia tanya? Boleh tak? Air mani tadi dah kata dia tak najis, dia bersih. Kalau kumpul cukup 2 kolah, boleh ambil air sembahyang. Tu dia. Kita fikir soalan pelik tu. Kumpul 2 kolah, cukup 2 kolah, boleh ambil air wuduk, buat air sembahyang. Sebab dia kata suci. Tuan-tuan dengar benda ni macam nampak karut, tapi ada orang tanya macam tu. Bila soalan pun jenis pelik karut, jawab pun kena jenis karut pelik juga. Tu cara dia tuan-tuan. Jenis main soalan pelik-pelik. Apa saya jawab? Lah ni macam ni. Kumpul pergi cukup 2 kolah dulu, mai jumpa saya. Itu je. Diam terus. Bila hak pelik kena jawab dengan cara pelik juga. Gitu ya. Kadang dia bukan nak tahu sangat, dia mai tanya soalan. Niat tu dengan niat tu tak elok. Kan? Bangun tanya duduk depan, kata ustaz ni nak tanya satu soalan ni. Cara tu pun dah tak dah, bukan tak ada adab. Tak ada adab. Jadi para ulama kita lihat maka sangat berhati-hati di dalam nak menjawab apa-apa persoalan yang diberikan kepada mereka. Sentiasa hati-hati. Jadi kalau tak pasti cakap wallahu ta'ala alam. Jadi wallahu ta'ala alam itu pun juga sebahagian daripada ilmu. Kalau orang tanya soalan, wallahu alam. Tapi janganlah 10 soalan orang tanya 10 tu wallahu alam. Ustaz nak tanya basuh muka tu hukum dia apa? Rukun fardu ke? Wallahu ta'ala alam. Sampai tak basuh muka pun tak tahu nak jawab pun dia, tak payah main mengajar lah. Jadi maksudnya patut-patut badan. Kalau ada soalan yang kita rasa suka, kita tak pasti, kita kata wallahu alam, kita balik semak, balik rujuk dulu. Itu lebih selamat. Maknanya ulama kita lebih berhati-hati di dalam nak. Imam Malik kata, ni Imam Malik tuan-tuan. Imam Malik ni imam mazhab, imam yang faqih yang hebat. Jadi ada soalan orang tanya, tak tahu. Saya pun tak tahu soalan apa, tuan kitab ni tak beritahu dia. Cuma dia kata ada soalan yang menyebabkan Imam Malik tak jawab sebab Imam Malik tidak tahu. Baik. Tuan-tuan sekalian, kisah ini disebut di dalam sebuah kitab karangan Al-Qadhi Iyad yang bertajuk
tartibul madarik wa taqribul masalik li ma'arifatil a'lamil asbabi malik, ashabi malik. Dan di dalam, dia kata dalam kisah yang penuh inspiratif ini, kita melihat Imam Malik bin Anas sangat berhati-hati di dalam menjawab persoalan tentang persoalan agama, khususnya yang ditujukan kepadanya. Jika tidak tahu jawapan atas sesuatu persoalan, beliau tidak memaksakan diri untuk menjawab. Jangan duk paksa diri. Sebaliknya, tanpa malu-malu beliau mengucapkan kalimat saya tidak tahu. Itu maksud saya tidak tahu tadi. Jadi Imam Malik pernah berkata, jika seorang mengabaikan kalimat saya tidak tahu, maka ia telah jatuh ke dalam kebinasaan. Padahal siapa tidak tahu keluasan ilmu Imam Malik, satu orang ulama yang sangat hebat, dan beliau merupakan pakar dalam ilmu hadis yang diakui kekuatan hafalan, ingatan, hafazannya itu sekaligus. Dia ini bukan sekadar alim hadis, alim fiqh. Dia ini digelar sebagai satu orang yang mujtahid, satu orang yang mujtahid yang sangat disegani. Orang yang boleh keluarkan fatwa dengan ijtihad dia, dengan ilmu yang ada kepada dia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, apabila datang perbahasan tentang hadis, maka Malik bintangnya. Jadi nak ceritanya alimnya Imam Malik, Imam Ahlul Madinah. Dan juga Imam Malik dia menjadi rujukan fatwa di Madinah selama beberapa tahun, sehingga banyak menarik pelajar dan pelbagai pelosok dunia untuk menimba ilmu daripadanya. Orang datang pergi mengaji, jumpa Imam Malik kerana ketokohan dia, ilmunya yang sangat hebat. Dan ucapan Imam Malik bila dia kata saya tidak tahu, ternyata bukan suatu kehinaan di mata ulama-ulama Islam. Kita bila orang sebut tak tahu, dia ni apa tak boleh pakai, ini pun tak boleh jawab. Tak. Bukan maksud satu kehinaan bila satu orang itu cakap tak tahu dan dia kata wallahu a'lam. Melainkan dia kata ini adalah suatu kebanggaan setiap kali menghadapi soalan yang tidak diketahui atau diragukan jawapannya, maka segera mengucapkan kalimah ini. Ini lebih selamat. Al-Imam Ibnu Jauzi bercerita di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad daripada Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi. Dia kata, aku banyak bertanya soalan kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau juga menjawab dengan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalimat ini juga melambangkan sikap berhati-hati seorang alim. Itu maksud perkataan saya tidak tahu tadi, menunjukkan sikap ihtiyat, hati-hati. Satu orang ulama itu ketika berbicara terutama atas nama agama, berkait dengan hukum hakam, maka sangat berhati-hati. Dan dia sedar bahawa agama ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tanpa keizinan yang jelas daripada pemilik syariat, setiap orang tidak boleh berbicara sembarangan tentang hukum halal dan juga haram mengikut keinginannya. Quran sebut di dalam surah An-Nahl, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.
Ini datang larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tuan-tuan sekalian mencerminkan tentang kesedaran diri orang tersebut terhadap hakikat kemanusiaan yang serba kekurangan. Maksudnya kalau kata manusia tu hebat, dia ni diangkat, disanjung, masyhur, alim dan sebagainya, pasti di sana ada kekurangan. Tidak ada satu orang manusia pun yang sempurna. Tak ada orang yang sempurna. Kita pun tak sempurna tuan-tuan. Oleh sebab tak sempurna, kita pun bila dah berumah tangga, dapat isteri, ada kurang situ sini, kita pun ada kurang situ sini dan sebagainya. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Yang mana ada kekurangan, pakat-pakat tolong topak bagi jadi cantik lah, bagi jadi elok, sama kan. Yang kurang sama-sama tolong, yang lebih sama-sama kita kongsi. Itu konsepnya. Dan setinggi mana dan sebanyak mana ilmu seorang itu, pasti ada perkara-perkara tertentu yang tidak diketahuinya. Mungkin dia alim dalam bidang dia. Mungkin kita tanya dalam luar daripada bidang dia, dia tak boleh jawab, kan? Dia mengaji dalam bidang dia, kita tanya dalam bidang yang lain. Maka kita sudah tentu tidak diketahuinya. Dan kesedaran ini menjadi satu motivasi dirinya untuk terus belajar dan juga mengaji. Jadi bila kita tahu bahawa diri kita ni banyak kelemahan, tak tahu banyak benda ni, kena mengaji, kena belajar. Dah masuk 50 tahun, 60 tahun, dah pencin-pencin ni dah buat apa? Pergi mengaji, pergi belajar. Nak pergi berjalan-jalan lah Ustaz, nak pusing satu dunia. Itu dia punya cita-cita dia. Dah pencin ni, tak buat apa, anak-anak pun dah besar, semua dah kahwin semua. Jadi, tua-tua ni saya nak rehat lah Ustaz. Saya nak pergi jalan-jalan, kan? Nak pusing satu dunia tu umur 60 lebih 70, nak pusing satu dunia lagi. Nak pusing satu dunia apa? Dunia duk tunggu hang masuk dalam kubur lah. Kan, buat persiapan untuk nak menghadapi kematian. Itu selalu kita pesan. Mati ni tak kira, bukan kira usia, umur, tua, muda, tuan-tuan sekalian. Jadi kita buat persiapan. Tak tahu nak buat apa dah. Gaji lah. Gaji. Rumah dah ada, duit dah ada, duit pencin dapat bulan-bulan, semua dah ada, anak-anak semua dah besar. Allah Ta'ala bagi segala-galanya, nak buat apa? Ngaji. Ngaji beramal. Ngaji beramal, itu je. Sebab tu bila orang yang duduk di pondok mengaji di usia tua ni, dia nak habiskan masa, dia kata saya nak duduk di pondok, tak mau buat apa dah, nak mengaji, nak beramal. Itu je tu sekalian. Mengaji, beramal. Habiskan masa dalam melakukan perkara kebaikan. Baik. Sa'id bin Jubair berkata, seorang disebut cerdik, pandai, yakni alim, ulama, selama ia terus belajar. Saya berada terus belajar, dan apabila ia telah meninggalkan ilmu dan merasa cukup dengan apa yang ia miliki, pada saat itu dia telah menjadi satu orang yang jahil. Nampak tak, selagi kita belajar, menuntut ilmu, kita disebut sebagai orang yang cerdik, pandai, ulama. Kalau kita tinggalkan ilmu, kita rasa cukup dah dengan apa yang kita miliki, waktu tu jadi jahil balik. Tak ada satu orang yang mengaku diri dia cerdik, pandai dan alim. Sehingga alim ulama dia tu hebat sekalipun dia tak mengaku, tabik dada aku ni orang hebat, alim fiqh, alim hadis dan sebagainya. Ini mengaji pun tak habis, kan? Duk cakap pandai macam orang mengaji, ada PhD. Ini kadang-kadang lari daripada tajuk perbincangan. Kita bimbang. Allah SWT, ada orang yang mengajak yang bukan berasaskan kepada ilmu yang dia pelajari. Tapi sebab dia ni jenis berani depan, duduk depan orang dengan mikrofon pun dia tak takut. Dia cakap lah, ngajak kita akidah. Kita akidah, kan? Ngajak kita apa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Syekh. Kan? Kita buka hadis kecil-kecil, ada mengajak kita Sahih Bukhari. Kan? Buka kitab tauhid. Ngaji pun tak habis. Dan bukan daripada bidang. Itu kita bimbang. Sebab itu kita tengok satu orang, dia berguru dengan siapa, dia mengaji di mana, dia berguru dengan siapa, itu kita kena tahu. Dan kemudian dia kata, jika kita perhatikan lembaran-lembaran sejarah, kita akan melihat bahawa setiap aliran bid'ah yang terlahir di dalam Islam itu, dia berasal daripada orang-orang yang memasukkan pendapat peribadinya.
ke dalam agama ini. Dia masukkan pendapat peribadi dalam hal agama. Hal ini terjadi kepada Ma'bad Al-Juhani, pembangun mazhab Qadariyah, dan juga Jahm bin Safwan, pembangun mazhab Jahmi, dan Wasil bin Atha, pembangun mazhab Mu'tazilah dan lain-lainnya. Dan sikap ini juga jelas kelihatan pada tokoh-tokoh aliran sesat kontemporari pada hari ini dengan dalih ijtihad, dengan alasan pembaharuan dan sebagainya, dengan istilah-istilah yang canggih ini. Maka guna dalih tadi. Dan kebalikan dari itu, sikap para ulama yang teguh keilmuannya, yang disebut dalam Al-Quran warasiquna fil ilm, orang yang teguh, orang yang hebat ilmunya, teguh keilmuannya, adalah sentiasa merujuk kepada Al-Quran, maka sentiasa rujuk kepada As-Sunnah dengan menggunakan metod istinbat, ambil hukum daripada Al-Quran, ambil hukum daripada hadis Nabi SAW yang diakui kesahihannya. Sambil maka sentiasa berhati-hati sebelum maka membuat kesimpulan. Ambil hukum, ulama ambil hukum daripada Al-Quran. Kemudian lihat pula kepada As-Sunnah, kepada hadis Nabi SAW. Jika tidak didapati di dalam Al-Quran, maka lihat kepada As-Sunnah. Kita ada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Ini rujukan kita bagi umat Islam. Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Bila tidak ada dalam Quran, tengok kepada hadis. Tak ada hadis, kepada ijma'. Kita ada pada ijma', tengok kepada qiyas. Al-Imam Ibn Al-Jawzi meriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, seringkali aku menunggu selama 3 tahun sebelum membuat kesimpulan atau sesuatu hukum. 3 tahun, tuan-tuan. Ini bukan cerita 3 hari, bukan cerita 3 bulan. Kita tak sempat 3 jam, 3 minit bagi terus jawapan. Tanyalah ustaz. Bukan nak kata ustaz yang tu tak tahu, nak ceritanya gitu. Suruh tanya ustaz. Bila suruh tanya ustaz, orang tak tanya pula lah kali. Ustaz tanyalah. Ustaz yang tanya dekat para hadirin. Sebab apa? Sebab hadirin datang tak tanya soalan. Lah kali ustaz yang tanya. Baik. Kemudian adapun menjawab berdasarkan cadangan peribadi, maka para ulama ini sentiasa berusaha untuk meninggalkan sama sekali. Dalam kitab Siyarul A'lamun Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Imam Atha bin Abi Rabah. Dia ni siapa? Atha bin Abi Rabah ini adalah satu orang ulama di kalangan tabi'in. Di kalangan tabi'in. Kita sebut dulu tabi'in, maka sempat jumpa sahabat tapi tidak sempat jumpa Nabi SAW. Pernah ditanyakan satu soalan dan beliau juga menjawab, aku tidak tahu. Dan orang yang bertanya itu berkata, mengapa engkau tidak menjawab dengan pendapatmu sendiri? Kata Atha bin Abi Rabah. Dia jawab, aku malu kepada Allah jika seorang mengamalkan pendapatku sebagai suatu hukum agama. Tuan-tuan, ni kalau kata tokoh ulama yang hebat pun maka sentiasa berhati-hati dan juga tawaduk, sikap tawaduk yang ada kepada pada ulama kita dahulu. Baik. Takut untuk memberi fatwa. Maksudnya sentiasa berhati-hati. Para ulama berasa takut setiap kali diajukan soalan. Kenapa? Kerana khawatir, bimbang memasukkan pendapat peribadi ke dalam agama Allah tanpa sengaja. Sebab itu kalau orang yang nak keluarkan fatwa, dia ada syarat-syarat dia, tuan-tuan sekalian. Bukan senang nak boleh jadi orang yang kita sebut mufti. Dia boleh keluarkan fatwa. Dia kena ada ilmu, ada kemahiran, mahir bahasa Arab, alim segala ilmu, apa semua. Ada syarat-syarat dia lah, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dalam nak keluarkan fatwa pun tengok keadaan dia macam mana. Tak boleh kalau dia dalam keadaan stres, tengah marah, ada masalah, dia buat keluar fatwa ketika itu. Tak boleh. Takutnya ni takut keluar fatwa yang diambil daripada memasukkan pendapat peribadi ke dalam fatwa tadi, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa sengaja. Itu yang
ulama kita sangat berhati-hati dan mereka jaga benda ni. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih daripada Atha bin As-Sa'ib, juga satu orang tabi'in. Katanya, aku pernah melihat suatu kaum, maksudnya para sahabat baginda Nabi SAW. Jika salah seorang mereka ditanyakan satu soalan, dia menjawab sambil gemetar, punyanya takut nak jawab tu. Hari ni orang senang nak jawab cepat je jawab. Nak kata saya tak tahu tu memang tak cakap lah, takut malu, dia pun jawab tanpa gementar. Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, juga satu orang ulama daripada tabi'in di Basrah di Iraq, bahawa setiap kali beliau ditanyakan hukum halal dan haram, raut wajahnya segera berubah seolah-olah ia bukan Ibnu Sirin yang dahulu. Begitu juga Imam Malik, sebagaimana riwayat daripada Abu Salt, setiap kali Imam Malik ditanya tentang sesuatu fatwa, beliau berasa seolah-olah berada di antara syurga dan neraka. Itu ulama kita, tuan-tuan. Ketakutan yang dirasai oleh para ulama besar ini yang lahir daripada kesedaran bahawa berbincang tentang hukum Allah, bila bercakap tentang hukum agama, bererti maka sedang berbicara atas nama Allah dan maka berbicara atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti pada hari hisab nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban daripada setiap fatwa dan jawapan yang mereka sampaikan itu. Tentang hari ini juga bila kita dapat satu maklumat, kita dengan apa-apa isu hukum, kita nak sebarkan kebaikan melalui WhatsApp kita dapat hadis, kita dapat apa sahaja maklumat yang baik. Cuma kita pastikan maklumat yang kita dapat itu maklumat yang sahih, maklumat yang tepat. Hari ini cepat sangat orang sebarkan benda-benda tersebut. Alhamdulillah ada satu kesedaran untuk nak kongsi, kita nak share benda-benda yang baik, tapi kita tak semak sepatah dua benda maklumat ni kita dapat tu betul ataupun tidak. Sampai saya terus kita percaya. Baru ni keluar dalam Facebook, sebar dalam WhatsApp, Syekh Ratib An-Nablusi, yang saya dan sahabat-sahabat Pizarah baru di Jordan, kata meninggal. Kan, orang Syekh hidup lagi. Kan. Saya tanya guru saya Syekh Bilal di sana, WhatsApp betul ke Syekh meninggal? Dia kata, ini maklumat, dia kata ghairu sahih, tak betul. Tapi dah tulis, dah sebar buh gambar Syekh, bagi kita dah kembali ke rahmatullah apa-apa semua kan. Syekh siap bagi video lagi, Syekh Ratib jawab, ni aku masih hidup ni, dia kata, aku masih hidup. Dia cakap begitu, maklumat yang disebarkan itu ada maklumat palsu. Kita pula pergi gatai tangan nak pergi sebar semua, orang dia kata itu maklumat tak betul. Jadi sentiasa berhati-hatilah dalam kita nak menyampaikan apa-apa maklumat. Itu hak kita nak sebarkan, apatah lagi benda yang berkait dengan hukum hakam. Kita yang belajar, kita kata, hukum ni boleh. Orang duk pakai fatwa boleh, itu bagi sudah. Rupanya fatwa kita itu tak tepat, tak betul lah. Kita tanggunglah apa fatwa yang kita berikan. Baik. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah. Dia kata, sesiapa yang berbicara tentang ilmu agama namun ia tidak berasa bahawa suatu hari nanti Allah akan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata seperti itu, maka sungguh murah diri dan agamanya. Dan beliau meriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah, orang yang paling memahami fatwa ialah orang yang paling enggan menjawabnya. Orang yang paling jahil tentang fatwa ialah orang yang paling sering menjawabnya, segera jawab. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Al-Khatib meriwayatkan bahawa satu hari Rabi'ah bin Abdul Rahman, siapa dia? Dia ni guru kepada Imam Malik. Satu hari dilihat dia sedang menangis. Sedang menangis dengan sedih. Dia menangis, sedih. Dan ditanya, mengapa engkau menangis? Adakah engkau sedang ditimpa sesuatu masalah? Engkau ditimpa dengan sesuatu musibah? Apa jawab Rabi'ah? Rabi'ah jawab, tidak, aku menangis kerana pada hari ini orang-orang yang tidak berilmu diminta fatwa tentang agama. Orang yang tidak berilmu diminta
untuk memberi fatwa tentang agama. Ini juga di antara tanda akhir zaman yang Nabi sebut bila Allah Ta'ala mengangkat para alim ulama dengan cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu dengan cara mematikan para alim ulama. Orang-orang alim, orang soleh meninggal. Ulama-ulama kita yang hebat-hebat dah meninggal. Allah Ta'ala ambil mereka. Maksud itu tanda ilmu itu diangkat. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Bila mereka ditanya, bila orang alim tak ada, bila matinya orang alim, biqabdil ulama, Allah Ta'ala angkat ilmu dengan cara Allah Ta'ala mematikan para alim ulama. Sehinggalah tidak ada orang alim, bila Nabi sebut, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan ambil, orang-orang jahil ni akan jadi pemimpin mereka. Mereka akan tanya, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka akan memberi fatwa tanpa berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, yang akhirnya fadallu wa adallu, maka itu sesat dan mereka menyesatkan orang lain dengan fatwa-fatwa yang mereka berikan, dan telah menjadi musibah yang sangat besar dalam agama Islam, kata Rabi'ah bin Abdul Rahman. Dan Rabi'ah dia menangis pada masa fuqaha masih banyak dan hati-hati masih bersih. Dia melihat fenomena itu sebagai satu musibah besar yang sedang menimpa agama Islam. Jadi Allahumma salli Muhammad, kata tuan kitab kita, saya bayangkan ada Rabi'ah bin Abdul Rahman hidup pada hari ini, lalu melihat bagaimana hukum Islam dibahaskan dalam media elektronik, di media cetak rompak, dalam media cetak, dalam internet dan sebagainya, dan dia kata saya yakin kesedihan pasti akan membunuh beliau dengan keadaan yang ada pada hari ini. Jadi sentiasa berhati-hati. Maksudnya kalau orang tanya, bila cakap tak tahu tu, maksudnya balik rujuklah, jangan cepat terus menjawab, biar kita jawab dengan yakin dan pasti. Dan inilah di antara adab yang diajarkan oleh para ulama kita, supaya kita sentiasa mencontohi mereka, mencontohi sikap para ulama yang sentiasa berhati-hati, sifat tawaduk, rendah diri yang ada kepada mereka. Mudah-mudahan kisah yang kita perkongsikan pada pagi ini memberikan sedikit peringatan dan pengajaran kepada kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.